Hai kelas, selamat sejahtera. Hari ini kita akan bermula dengan tajuk baharu iaitu bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan hari ini kita akan melihat topik yang baru iaitu tajuk 5.1, Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu telah diperkenalkan bagi menggantikan Melayan Union yang telah ditolak oleh orang Melayu pada tahun 1946. Sebuah jawatan kuasa kerja telah dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu, terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Perkara yang pertama adalah dengan penubuhan jawatan kuasa kerja yang telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946 bertujuan bagi membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan kuasa ini terdiri daripada Wakil Kerajaan British, Wakil UMNO, dan Wakil Raja-Raja Melayu. Wakil Kerajaan British terdiri daripada Etienne Newbold, Ketua Setiausaha Melayan Union, K.K. O'Connor, Peguam Negara Melayu Union, dan Liu D. Goodsell, Setiausaha Keuangan. Wakil UMNO pula terdiri daripada Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin, dan Haji Megat Yunus. Wakil Raja-Raja Melayu pula terdiri daripada Raja Kamaruzzaman Raja Ngah Mansor, Dato' Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Syarif Osman, dan Dato' Nik Ahmad Kamil Mahmud. Jawatan kuasa kerja telah memulakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Jawatan kuasa ini telah menyediakan cadangan-cadangan seperti berikut. Yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Pentadbiran kerajaan persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Pihak British mengenepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun lebih dikenali sebagai Putra. Gabungan Putra terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti berikut. Yang pertama, Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), Gerakan Angkatan Muda (Geram), Hizbul Muslimin, Barisan Tani Malaya, dan Angkatan Wanita Sedar (AWAS). Golongan bukan Melayu pula telah menubuhkan AMCJA. Merusinya ialah Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik dan kemudiannya AMCJA telah bergabung dengan Putra. AMCJA terdiri daripada komponen-komponen seperti berikut. Komponen yang pertama, Pan Malayan Federations of Trade Union (PMFTU), yang kedua Malayan Democratic Union (MDU), dan yang ketiga Malayan Indian Congress (MIC). Kumpulan ini menolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Yang kedua, mereka menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik. Pada Julai 1947, cadangan perlembagaan telah disemak oleh jawatan kuasa kerja dan diumumkan kepada awam. Gabungan ini telah menentang secara terbuka. Berikut merupakan sumbangan nasionalis Melayu radikal. Mereka telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an dan mempunyai matlamat. Yang pertama, membebaskan tanah air daripada penjajah. Yang kedua, menyatukan seluruh tanah Melayu. Dan yang ketiga, enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Ahmad Bustamam telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat. Pahaman kebangsaan yang diperjuangkan mudah diterima oleh setengah rakyat dan PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh Pahang.
Jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 dianggarkan melebihi 53,000 orang. Golongan ini telah memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan dan berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Tahukah anda apakah itu radikal? Istilah radikal digunakan oleh British kepada golongan ini kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti penjajah dalam penulisan. Putra AMCJA telah menentang rangka perjanjian Persekutuan 1948 kerana tidak bersetuju dengan perwakilan itu yang terdiri daripada UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Yang kedua, mereka telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada perjanjian Persekutuan 1948. Berikut adalah cadangan Putra yang meliputi perkara. Yang pertama, kedudukan bahasa Melayu. Yang kedua, pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Yang ketiga, syarat kewarganegaraan. Dan yang keempat, bendera dan lagu kebangsaan. Cadangan AMCJA pula meliputi perkara yang berikut. Yang pertama, penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. Yang kedua, sebuah kerajaan pusat yang kuat. Yang ketiga, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang keempat, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Yang kelima, ada istiadat dan agama Islam. Dan yang keenam, syarat kewarganegaraan. Pada akhir bulan Mac 1947, cadangan Putra dan AMCJA ini digabungkan untuk membentuk Perlembagaan Rakyat. Pada Julai 1947, Putra dan AMCJA telah mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat. Antara kandungan Perlembagaan Rakyat adalah: yang pertama, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura; yang kedua, kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu; dan yang ketiga, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, British telah menolak Perlembagaan Rakyat dan menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Putra dan AMCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947. Tarikh tersebut dipilih untuk Hari Hartal se-Malaya. Menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan hartal? Hartal ialah tindakan menutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Mereka akan menutup permis seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan juga ladang. Jawatan kuasa kerja yang merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu kerana tidak melibatkan semua pihak. Golongan ini bergabung dan mengemukakan Perlembagaan Rakyat. Namun begitu, British menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di subtopik yang lain.